Hai murid, selamat kita berjumpa. Dalam video ini, cikgu akan membincangkan masalah yang dihadapi oleh murid-murid yang menyebabkan jawapan yang mereka memperolehi ataupun jawapan pemboleh ubah yang mereka dapati selepas selesaikan soalan itu jawapannya adalah salah. Apa puncanya? Ini yang kita akan bincangkan. Bukan maksud semua pelajar menghadapi masalah ini, tapi didapati ada juga sebilangan murid menghadapi masalah ini. Apakah masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya? Itu yang cikgu akan bincangkan dalam sesi video ini. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam penyelesaian persamaan serentak melibatkan dua pemboleh ubah, pelajar-pelajar diajar bagaimana menyelesaikan dengan menggunakan cara penghapusan dan bagaimana menyelesaikan soalan dengan menggunakan cara penggantian. Semasa pelajar-pelajar menyelesaikan persamaan serentak dua pemboleh ubah, ramai di antara pelajar berjaya menyelesaikan soalan dengan langkah kerja yang betul dan jawapan yang mereka perolehi adalah betul. Tapi sebaliknya, iaitu semasa pelajar-pelajar menyelesaikan persamaan serentak dua pemboleh ubah dengan cara penggantian, ada sebilangan pelajar melakukan kesilapan. Dan kesilapan ini bukan disengajakan. Yang penting bukan disengajakan. Tapi mereka tidak memberi perhatian untuk mengatasi masalah ataupun kesilapan ini. Dan biasanya ini berlaku semasa pelajar-pelajar menyelesaikan soalan persamaan serentak dua pemboleh ubah dengan cara penggantian. Mengapa? Cikgu akan gunakan peluang ini untuk memberitahu di mana pelajar-pelajar melakukan kesilapan dan apakah jenis kesilapan dan bagaimana nak mengatasi, supaya apabila pelajar-pelajar mempelajari tajuk 3 tingkatan 4 matematik tambahan, pelajar-pelajar dapat memperbaiki dan tidak mengulang kesilapan ini. Mengapa cikgu perlu pilih masalah ini dan untuk dibincangkan? Sebab dalam bab 3 nanti pelajar-pelajar akan mempelajari banyak jenis persamaan. Bukan lagi dua pemboleh ubah. Sebaliknya, pelajar-pelajar akan diperkenalkan dengan 3 pemboleh ubah. Dalam menyelesaikan persamaan linear 3 pemboleh ubah ini, kita boleh gunakan cara penghapusan dan juga cara penggantian. Tapi, untuk 3 pemboleh ubah ini, untuk menyelesaikan soalan melibatkan 3 pemboleh ubah ini, di antara dua pilihan penggantian adalah lebih sesuai. Mengapa sesuai? Sebab kita ada satu lagi subtopik, yaitu melibatkan persamaan linear dan bukan linear. Dalam subtopik itu, kalau kita nak selesaikan soalan, kita mesti menggunakan cara penggantian. Sebab itu kita mengutamakan bagaimana kita akan menggunakan cara penggantian dalam menyelesaikan soalan. Dan sekiranya murid-murid menggunakan cara penggantian untuk menyelesaikan persamaan, didapati ada sebilangan besar murid melakukan kesilapan. Itulah tujuan cikgu gunakan sesi video ini untuk memberi tunjuk ajar yang perlu untuk memperbaiki murid-murid sebelum murid-murid mempelajari bab 3 tingkatan 4.
apakah masalah-masalah yang cikgu sedang bincangkan ini, ataupun apakah masalah-masalah yang menyebabkan murid-murid melakukan kesilapan? Okey, daripada pengalaman cikgu mendapati ada dua punca besar yang menyebabkan kesalahan ini ataupun masalah ini. Okey, cikgu ambil satu persatu untuk perbincangan. Okey, yang pertama ialah apabila mereka menggantikan satu pemboleh ubah ke dalam satu lagi pemboleh ubah, maksudnya diberikan dua persamaan dalam penyelesaian soalan dengan menggunakan cara penggantian, pelajar diajar bagaimana mengambil satu persamaan kemudian digantikan ke dalam satu persamaan lain. Okey, so semasa murid-murid menggantikan persamaan satu ke dalam satu lagi, akan wujudlah satu persamaan baru. Dan persamaan baru yang diwujudkan itu agak rumit. Maksud rumit di sini ialah biasanya kalau murid-murid diberikan satu persamaan, murid-murid lebih selesa kalau nombor-nombor yang terlibat dalam persamaan itu sama ada positif ataupun negatif, biarlah nombor bulat. Itu adalah harapan murid-murid. Tapi ada kalanya apabila murid-murid menggantikan satu persamaan ke dalam satu persamaan lagi, persamaan baru yang dihasilkan itu menjadi rumit. Maksud rumit di sini ialah nombornya tukar menjadi nombor pecahan, bukan lagi nombor bulat. So apabila berlaku nombor pecahan ini, ada sebilangan murid menghadapi masalah nak selesaikan soalan. Di sinilah masalahnya timbul. Ini yang cikgu masukkan. So bagaimana nak mengatasi masalah untuk memudahkan pelajar-pelajar tidak melakukan kesilapan ataupun merasa rumit menyelesaikan soalan. Okey, cuba kita ambil contoh ini untuk dibincang masalah ini. Okey. Okey, katakan cikgu berikan dua persamaan. Persamaan pertama 2x tambah 3y sama dengan negatif 4. Okey, katakan satu lagi ialah 5x tolak 4y sama dengan 2. Okey, perhatikan di sini. Okey. Yang cikgu maksudkan persamaan yang mudah adalah perhatikan nombor dalam persamaan 1, 2, 3, negatif 4. Ini yang cikgu maksudkan nombor yang memberi keyakinan kepada pelajar untuk menyelesaikan persamaan. Okey, perhatikan yang kedua pula. Okey, 5, negatif 4 dan 2. Semuanya nombor bulat. So, kalau diberikan persamaan dalam bentuk nombor bulat, ini akan memudahkan pelajar-pelajar dan ramai di antara pelajar berasa selesa dan mereka tidak akan melakukan kesilapan. Okey, sekarang masalah yang kita sedang bincang. Apa? Kita tengok bentuk masalah itu dulu. Okey, perhatikan. Cikgu akan selesaikan soalan ini dengan cara penggantian. Maksudnya, katakan cikgu ambil ini persamaan 1 dan ini sebagai persamaan kedua. Apa yang cikgu akan lakukan ialah cikgu akan gantikan persamaan 1 ini ke dalam 2 ataupun 2 ke dalam 1 supaya kita hasilkan satu persamaan. Dan persamaan itu mengandungi hanya satu pemboleh ubah saja. Sebab dengan memperolehi persamaan yang mempunyai satu pemboleh ubah, baru kita boleh tentukan nilai pemboleh ubah. Okey, tengok. Teruskan ya. Okey, katakan sekarang cikgu pilih persamaan 1, cikgu nak gantikan dalam persamaan 2. Okey, kita turunkan persamaan 1. 2x tambah 3y sama dengan negatif 4. Okey, katakan cikgu pilih x. Okey,
Okey, untuk digantikan dalam persamaan dua. Maksudnya cikgu kena hasilkan satu sebutan K ataupun satu persamaan X dalam sebutan Y. Okey, kita teruskan. So 2X sama dengan negatif 4 tolak 3Y. So tambah 3 menjadi tolak 3Y. Kemudian kita nak hasilkan X dalam sebutan Y. Saudara tidak jadi bagi. So negatif 4 tolak 3Y bahagi dengan 2. Okey, perhatikan sekarang sebutan yang kita hasilkan ataupun X dalam sebutan Y. Okey, perhatikan. So apabila cikgu gantikan negatif 4 tolak 3Y per 2 ini ke dalam persamaan 2 di tempat X, tengok bagaimana bentuk persamaan baru yang dihasilkan. Sekarang cikgu turunkan persamaan kedua 5X tolak 4Y sama dengan 2. Okey, sekarang kita akan gantikan persamaan satu, iaitu 1 daripada 1 ke dalam persamaan kedua di tempat X. So kita akan gantikan yang ini di sini. Okey, teruskan. Okey, so sekarang 5 dalam kurungan negatif 4 tolak 3Y bahagi dengan 2. So sekarang cikgu dah gantikan. Kemudian tolak 4Y sama dengan 2. Okey, sekarang perhatikan persamaan baru yang kita hasilkan. Ya, murid-murid berjaya menghasilkan satu persamaan linear, satu pun boleh ubah. Sebab dengan menghasilkan persamaan linear satu pun boleh ubah, baru kita boleh menentukan nilai pun boleh ubah itu. Tapi masalah sekarang, selepas kita gantikan persamaan satu ke persamaan dua, perhatikan asalnya semua nombornya adalah nombor-nombor bulat. Tapi selepas kita ganti dan hasilkan satu persamaan, didapati persamaannya menjadi rumit. Maksud rumit sini ialah nombor ataupun persamaan yang ada pecahan. Okey, so bukan maksud keseluruhan ataupun semua murid menghadapi masalah ini. Tapi masalahnya ada sebilangan pelajar menghadapi. So bagaimana kita nak, adakah kita nak biarkan mereka melakukan kesilapan ini seterusnya? Ataupun bila-bila pun mereka melakukan kesilapan? Ataupun adakah baiknya kita membantu mereka supaya kesilapan itu diatasi ataupun diperbaiki? Itu tujuan cikgu mengeluarkan video ini. So dalam video ini cikgu cuba membantu murid-murid yang menghadapi masalah bila wujud persamaan seperti ini. Faham tak? Okey, itu tujuan sebenarnya. So kalau yang ini dapat diatasi, so maka apabila pelajar-pelajar menyelesaikan soalan di bab 3 tingkatan 4 itu, kesilapan itu tidak diulang. Lagipun yang ini baru 2 pun boleh ubah. Di situ kita ada 3 pun boleh ubah. So lebih rumit lagi soalan itu. So kalau masalah ini dibawa ke tingkatan 4 tanpa sebarang masa penyelesaian masalah ataupun tidak diatasi, you akan ada masalah di situ juga. So itu tujuannya. So kita cuba mengatasi, menyelesaikan masalah ini supaya tidak berulang lagi. So bila you belajar penyelesaian soalan melibatkan 3 pun boleh ubah dengan cara penggantian, akan mengurangkan peluang melakukan kesilapan ataupun memberikan keyakinan pada murid-murid nak selesaikan soalan itu. Okey, so bagaimana kita nak mudahkan persamaan ini? Itu yang penting. So mudahkan di sini maksudnya cikgu akan wujudkan satu persamaan baru supaya semua nombor yang terlibat dalam persamaan linear ini adalah nombor bulat, tak kira dia positif ataupun negatif.
Okey, cikgu ulang balik. Tujuan adalah untuk menukarkan persamaan yang ada pecahan ini supaya semua nombor-nombor yang terlibat dalam persamaan linear itu adalah nombor bulat, tidak melibatkan sebarang nombor pecahan. So ini adalah satu cara bagaimana kita boleh mengatasi masalah yang cikgu maksudkan itu. So, bagaimana nak kita selesaikan ataupun tukarkan? Okey, kita teruskan. Perhatikan di sini kita ada, ini adalah satu sebutan, yang ini satu sebutan, dan ini satu sebutan. Maksudnya dalam persamaan ini kita ada 3 sebutan. Sesebutan pertama ini ada pembawa 2. Sebutan ini tak ada masalah seperti mana kita nak, nombor bulat. Yang ini pun nombor bulat. So masalahnya adalah dalam sebutan ini. So apakah masalahnya? Pembawanya adalah 2. Kalau 2 ini sudah dihilangkan, perhatikan. Okey, perhatikan. Semuanya akan jadi nombor bulat. So bagaimana kita nak hilangkan 2 ini? Okey. So kebenaran diberikan. Maksudnya dalam satu-satu persamaan itu kita boleh melakukan perubahan. Okey, so perubahan itu boleh dalam bentuk menggunakan pendarapan ataupun dibahagi. So kita boleh melakukan perubahan. So cikgu gunakan peluang itu sebab dibenarkan. Dalam matematik dia dibenarkan. So cikgu menggunakan yang dibenarkan itu untuk menukarkan daripada pecahan, nombor pecahan itu menjadi nombor bulat. So ini dibenarkan, sebab itu cikgu digunakan. Kalau dibenarkan tidak boleh. Kita tidak boleh sewenang-wenang suka-suka tukar bentuk persamaan, tidak boleh. Peraturan perlu diikuti. So yang ini dibenarkan. Perubahan ini boleh dilakukan sama ada mendarabkan satu nombor ke persamaan itu ataupun bahagi dengan satu nombor ke atas persamaan ini. Okey. So cikgu gunakan. Okey, perhatikan di sini. Kalau cikgu nak hilangkan 2 ini, okey, sebutan ini perlu didarabkan dengan 2. Iaitu keseluruhan sebutan ini kita darabkan dengan 2. Bila cikgu darabkan dengan 2, ini pengatas, ini pembawah. So 2/2 yang menjadi 1. So sekarang perhatikan jadi 1. So sekarang dalam sebutan ini tidak ada pecahan. Ikut? Okey, kita teruskan. Okey, sekarang yang tinggal adalah sebutan ini selepas didarabkan dengan 2 dan 2 ini sudah diringkaskan. Yang tinggal adalah sekarang 5 negatif 4. Okey, tolak 3y tolak 4y sama dengan 2. Okey, perhatikan sekarang. Okey, perhatikan sekarang. Ya, cikgu kembangkan yang ini. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Di sini perlu ingat. So apa yang cikgu tulis di sini? Tak. Okey, yang boleh tulis ini saja. Ini saja. Sebab perubahan hanya dilakukan pada sebutan ini saja. Okey. Dalam peraturan itu juga mengatakan, cikgu maksud peraturan itu ialah satu-satu persamaan itu boleh diubah bentuk, sama ada darab dengan suatu nombor ataupun bahagi dengan suatu nombor. So mengikut peraturan itu cikgu dah lakukan perubahan pada satu sebutan. Dan dalam peraturan ataupun itu juga mengatakan bahawa setiap sebutan yang terlibat dalam persamaan itu perlu mengalami perubahan yang sama. Itu adalah peraturan seterusnya ataupun penerangan peraturan seterusnya. So maksudnya cikgu ringkaskan peraturan yang cikgu maksudkan itu. So maksud peraturan, satu persamaan boleh diubah bentuk
sama ada dengan darab keseluruhan persamaan itu dengan satu nombor ataupun keseluruhan persamaan itu dengan bahagi dengan satu nombor. So maksud di sini apabila cikgu lakukan perubahan, kita ada 3 sebutan dalam persamaan ini. Jika cikgu lakukan perubahan pada sebutan ini, maka sebutan ini pun perlu mengalami perubahan yang sama. Sebutan ini pun perlu mengalami perubahan yang sama. Ini jangan lupa, bukan kita lakukan perubahan di sini saja. Yang ini lupa, salah. So, setiap sebutan yang terlibat dalam persamaan itu perlu mengalami perubahan yang sama. So, apabila persamaan ini ataupun sebutan ini kita dah ubahkan dengan darab, perhatikan bentuk. Perhatikan bentuk sebutan. Asalnya pecahan sekarang bila cikgu darab dengan 2, perhatikan bentuk sebutan yang kita hasilkan. Belum lengkap lagi. So, mengikut peraturan, sebutan ini pun perlu didarabkan dengan 2 dan yang ini pun perlu didarabkan dengan 2. Okey, sekarang kita dah mematuhi peraturan yang dibenarkan. Okey, sekarang kita teruskan. So, yang ini adalah tolak darab menjadi 8Y sama dengan 4. Okey, cuba kita kembangkan. Okey, so bila cikgu kembangkan positif, negatif, yang ini akan menjadi 20. Okey, kemudian positif, negatif, kita kembangkan yang ini. Okey, kita kembangkan positif, negatif, 15Y. Tolak 8Y sama dengan 4. Okey, perhatikan di sini. Okey, sekarang kita kepada sebutan yang serupa. Pindahkan nombor ke sebelah. So, itu adalah prosedur penyelesaian. Bukan cikgu berikan keutamaan bagaimana nak selesai dan dapatkan Y, bukan. Okey, tumpuan cikgu di sini ialah bagaimana nak menyelesaikan masalah apabila wujud satu sebutan yang melibatkan pecahan dalam persamaan itu. Itu tujuan perbincangan tajuk kita di sini. Okey, bukan kita akan teruskan menyelesaikan nilai Y, tak. Kita sampai sini, kita tahulah macam mana dapat nilai Y. Itu tak ada masalah. Sebab sekarang perhatikan, seperti mana yang cikgu nak, cikgu kena hasilkan satu persamaan melibatkan satu pemboleh ubah, hanya melibatkan nombor bulat sahaja. Perhatikan 20, negatif 20, saya kata negatif positif, tak ada masalah. 15, negatif 15, 8, negatif 8, kemudian 4. So, semuanya adalah nombor bulat. So, ini akan memudahkan murid-murid. Dan ini boleh mengurangkan kesilapan yang mungkin dilakukan oleh murid-murid. So, ini adalah masalah pertama dan cara untuk mengatasi. Okey, so cikgu ulang balik. Masalah pertama ialah semasa penggantian, iaitu apabila kita gantikan persamaan satu ataupun mana-mana persamaan ke dalam satu lagi persamaan, tujuan kita gantikan persamaan itu ialah untuk menghasilkan satu persamaan baru yang melibatkan satu pemboleh ubah. Maksudnya dari dua pemboleh ubah kita jadikan satu pemboleh ubah. Masalahnya timbul apabila kita gantikan ia menghasilkan satu sebutan yang mengandungi pecahan. Itu yang cikgu maksudkan rumit. Bukan tak boleh dalam bentuk pecahan. Okey, cikgu kata kalau nombor itu biarlah nombor bulat, lebih sesuai, lebih mudah. Itu tujuan sebenar. Cikgu tak nak murid-murid susah semasa melakukan penyelesaian. So, pada peringkat awal lagi, kalau murid-murid dapat mengubah bentuk daripada pecahan menjadi nombor bulat, memudahkan pelajar-pelajar, itu saja tujuan. So, jika nombor-nombor yang terlibat dalam persamaan itulah nombor bulat, yang memudahkan. Itu tujuan sebenar. So, cikgu dah tunjukkan masalahnya dan cara mengatasi. So, sekarang cikgu ulang balik. Di sini masalahnya, yang kita hasilkan selepas penggantian ialah satu sebutan yang mengandungi pecahan. Untuk memudahkan, kita perlu tukarkan nombor pecahan ini menjadi nombor bulat mengikut peraturan matematik yang dibenarkan.
So, cikgu sudah pun memberitahu apakah peraturan yang dibenarkan. Cikgu ulang balik, apakah peraturan itu? Dalam peraturan itu mengatakan pelajar-pelajar boleh mengubah bentuk persamaan dengan mendarab keseluruhan persamaan itu dengan satu nombor ataupun bahagi keseluruhan persamaan itu dengan satu nombor. Dengan jelas maksudnya, apabila cikgu lakukan perubahan pada satu, maksudnya satu sebutan, cikgu lakukan perubahan yang sama, cikgu perlu lakukan pada sebutan-sebutan yang lain dan mematuhi peraturan. Faham? Okey. Itu adalah masalah pertama dan cara mengatasi.